الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يؤتي الدنيا لمن يهب ومن لم يهب، ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يهب. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ألهمنا مرشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita banyak-banyak pada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala dengan kerahimannya telah memilih kita untuk buat kerja agama. Ini satu rahmat yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kita buat kerja agama pada saat ketika ini, kita tidak tahu di mana kita berada. Namun sebab kerja agama ini, Allah Subhanahu wa taala telah letakkan kita di tempat yang mana kita berkumpul, memikirkan bagaimana diri kita, keluarga kita dan umat semalam dapat amalkan agama dalam kehidupan. Maka ini nikmat yang sangat besar yang patut kita syukuri. Seandainya kita tidak syukur atas nikmat kerja agama ini, maka Allah Subhanahu wa taala boleh ambil ataupun tarik kerja ini daripada kita, boleh buang kita daripada kerja ini, dan Allah Subhanahu wa taala boleh pilih siapa yang Allah nak pilih. Dulu tuan-tuan mulia, Allah cerita dalam Quran, Allah Subhanahu wa taala telah muliakan Bani Israel. Ribuan nabi-nabi lahir daripada Bani Israel. Namun kerana mereka tidak syukur pada Allah, Allah telah mahrumkan mereka. Hingga kan Allah telah laknat mereka hingga hari kiamat. Bahkan setiap hari kita baca dalam Fatihah 17 kali satu hari, ghairil maghdud, ya Allah peliharalah kami daripada golongan yang kau murka. Seluruh ulama tafsir menafsirkan golongan yang Allah murka itulah Bani Israel. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah mahrumkan mereka daripada kerja agama. Kenapa tuan bila? Kerana mereka tak syukur pada Allah. Sebab itu berulang kali Allah sebut dalam Quran, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, kata Allah, ingatlah segala nikmat-nikmat yang telah kami beri kepada kamu. Bukan itu saja, hampir setiap juzuk dalam Quran Allah cerita tentang Bani Israel, supaya kita tuan bila umat Nabi SAW ini tak jadi macam Bani Israel yang telah dimahrumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, kenapa Allah Subhanahu wa taala suruh Bani Israel ingat segala nikmat yang telah Allah beri kepada mereka? Kerana kata ulama, nikmat yang Allah telah beri kepada mereka, nikmat yang tak pernah diberi kepada umat sebelum itu dan umat terkemudian hingga ke hari ini. Nikmat yang diberi kepada Bani Israel, nikmat yang tak pernah diberikan kepada umat terdahulu dan tak pernah diberikan kepada umat selepas itu hingga ke hari ini. Apa dia tuan mula? Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Bani Israel. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Waktu mereka jalan tuan mula, mereka tak perlu payung. Allah hantar awan untuk iring mereka. Mereka bergerak ke mana saja, awan akan payungi mereka. Ketika Nabi SAW kecil, kita baca dalam sirah, ada pendeta Nasrani yang tulen, namanya Bakhirah, atau setengah kitab panggil Bukhairah. Bakhirah ni orang beriman pada Allah. Dalam rombongan, dia melihat Abu Talib punya rombongan, awan telah memaungi rombongan tersebut. Kenapa tuan mulia? Kerana ada Nabi SAW. Tapi Bani Israel tuan mulia, setiap daripada mereka, bukan Nabi mereka sahaja, orang awam mereka pun bergerak. Wa zallalna 'alaikumul ghamam. Allah hantar awan untuk payungi mereka. Macam ni punya nikmat Allah beri pada mereka. Dan saat mereka lapar, mereka tak putus orang ta'am untuk masak, kutip dia korban tak payah. Allah bagi tahu, Allah telah hantar ma'idatan minas sama', makanan daripada langit. Manna wassalwa. Allah hantar terus daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat depan mata mereka nusrah ghaibiyah. Kita buat kerja agama, sekali-sekali ada kita nampak, masya-Allah. Ketika amal kita, masya-Allah, betul. Ketika iman kita betul pada Allah Subhanahu wa taala, sekali-sekali Allah ikram kita
Nampak nusrah ghaibiyah, bantuan Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka setiap hari di depan mata mereka Allah Subhanahu wa taala hantar ma'idatan minas sama', makanan daripada langit. Di saat mereka lapar, Allah bagi makanan daripada langit. Di saat mereka dahaga, mereka beritahu, wahai Musa, kami dahaga. Wahai Musa, kami dahaga. Kami nakkan air. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa, faqul nadrib bi'asaqal hajar fanfajarat minhu 12 'aina. Ketuk batu wahai Musa, daripada batu telah keluar 12 mata air. Kenapa? Kerana Bani Israel itu tuan mula, dia punya asabiah, dia begitu luar biasa. Di saat lapar ataupun dahaga, mereka tak nak berkongsi. Suku yang A tak nak kongsi dengan suku B. Maka sebab itu di saat air dikeluarkan pun 12 mata air. Tuan-tuan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, Bani Israel ni tuan-tuan, dia datang daripada keturunan Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dipanggil Abul Anbiya, bapa bagi segala nabi. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Al-Sahih menyebutkan Nabi Ibrahim ada 2 orang isteri. Pertama Sarah alaihi salam, dan yang kedua Hajar alaihi salam. Dalam riwayat yang lain menyebutkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam mempunyai 4 orang isteri. Sarah alaihi salam, Hajar alaihi salam, Hujun alaihi salam, dan Qanturah alaihi salam. Daripada Hajar alaihi salam pemula lahirlah anak yang pertama, diberikan nama Ismail. Ada orang nama Ismail sini, masya-Allah. Orang tanggungjawab kita juga ada nama Ismail. Kalau kita tanya kawan-kawan kita nama Ismail, kenapa nama awak Ismail? Paling kuat pun dia boleh bagi tahu, sebab mak saya nak saya jadi macam Nabi Ismail, sedia korban untuk agama. Almarhum Kiai Wizarah Taifah Abdillah rahimahullah menyebutkan Ismail datang daripada 2 perkataan. Pertama isma', yakni dengar. Yang kedua il. Il ni dalam bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani ialah bahasa agama. Yang setelah datangnya Nabi SAW, bahasa agama digunakan bahasa Arab. Sebelum itu ialah bahasa Ibrani. Il ini ialah bahasa Ibrani. Ialah perkataan Allah dalam bahasa Ibrani. Sebab itu kita tengok ada Jibril, Mikail, Israel. Il ni ialah Allah. Kalau kita pergi di Palestin, alhamdulillah Allah rezekikan kami 4 kali sampai di sana. Kalau pergi di Palestin, kita akan tengok nombor plat kereta orang Palestin ni huruf dia P, tuan-tuan. P ni bukan Penang. P ni ialah Palestin. Adapun orang Israel, dia punya plat kereta dia IL. Il, Allah nombor plat kereta dia. Il ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang mulia, diletakkan Ismail, kata almarhum Kiai Azharan Taifah Abdillah, kerana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sekian lama nak anak, tapi tak dapat anak. Akhirnya Allah beri anak. Gembiranya Ibrahim alaihissalam, kata almarhum Kiai Azharan Taifah Abdillah, diletakkan nama Ismail. Allah dah dengar permintaan saya, Allah dah terima permintaan saya, maka diletakkan nama Ismail. Daripada Ismail AS dan ibunya Hajar AS, keluarga yang begitu banyak korban untuk agama, Allah Subhanahu wa taala telah lahirkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan semua umat Nabi Allah Subhanahu wa taala beri kemuliaan buat kerja agama. Diberi peluang untuk ambil tanggungjawab yang dulunya hanya diberi kepada nabi-nabi saja. Ini kerana apa? Kerana korban Ibrahim, kerana korban Ismail AS, dan juga ibunya Hajar AS, juga bapanya Ibrahim AS. Setelah pengorbanan lebih kurang mereka buat, maka Allah SWT perintahkan perintah yang terakhir kepada Ibrahim dan Ismail, iaitu perintah membina Baitullah. Membina Baitullah ni, kata ulama, ialah perintah yang merupakan penghargaan, anugerah. Setelah Ibrahim alaihissalam bina Baitullah, Ibrahim alaihissalam telah salat di setiap penjuru Kaabah 1000 rakaat sembahyang sunat. Kerana syukur pada Allah, Allah Subhanahu wa taala telah pilih
untuk bina Baitullah. Dan Allah telah bagi tahu, wahai Ibrahim, kamu ni bukan saja tunaikan perintah aku, tetapi kamu ni fa'atammahun, kamu telah sempurnakan perintah aku. Beza di antara tunaikan dan sempurnakan. Takaza dibentang, kita buat sekadar untuk tunaikan takaza tadi. Beza dengan satu orang yang takaza dibentang, dia buat menyempurnakan takaza tadi. Beza. Ibrahim AS bukan saja tunaikan segala takaza, tunaikan segala perintah yang Allah perintahkan kepada dia, bahkan dia menyempurnakan takaza tadi. Sehingga kan Allah beritahu, fa'atammahun, kamu telah sempurnakan setiap takaza yang kami telah beri pada kamu. Walaupun takaza itu begitu berat, korbankan anak pun disempurnakan. Sehingga perkara ini telah menggembirakan aku, kata Allah. Maka kata Allah, qala inni ja'iluka lin-nasi imama, disebabkan kamu telah sempurnakan semua takaza, maka kami akan jadikan kamu pimpinan manusia hingga hari kiamat. Ibrahim AS bila Nabi Allah yang setiap kali kalau doa, dia tak lupa anak cucu dia. Maka kata Ibrahim AS, qala wa min zurriyyati, ya Allah, janganlah aku saja engkau jadikan pimpinan manusia di seluruh dunia sampai kiamat, jadikanlah juga cucu-cucu aku, keturunan-keturunan aku hingga hari kiamat menjadi pimpinan-pimpinan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala lahirkan daripada Ismail bangsa Arab yang hingga ke hari ini menjadi pimpinan-pimpinan manusia di seluruh dunia. Berapa negara dalam dunia tuan mulia yang presiden dia keturunan orang Arab, masya-Allah. Timor Leste mula-mula merdeka, presiden dia orang Arab, insya-Allah. Sultan-sultan di negara kita kebanyakannya keturunannya orang Arab, masya-Allah. Pimpinan manusia seluruh dunia sampai kiamat. Kenapa? Kerana atuk sempurnakan takaza. Dan kemudian tuan yang mulia, setelah itu barulah daripada isteri yang pertama, Sarah alaihi salam, ataupun orang Melayu panggil Siti Sarah, Siti Hajar. Siti bukan nama dia. Siti datang daripada mana? Kerana kita terima agama Islam ni daripada korban orang Yaman. Orang Yaman ni orang yang beradab. Maka Siti ni datang daripada perkataan Sayyidatina, iaitu puan. Kita kan kalau cakap orang tuan yang mulia, puan, ini adab orang Yaman. Maka diletakkan Sayyidatina Sarah alaihissalam, Sayyidatina Hajar alaihissalam. Tapi sampai kat Melaka jadi Siti, Siti Sarah, Siti Hajar. Asalnya Siti itu bukan nama, Siti itu ialah puan. Daripada Sarah alaihissalam maka lahirlah Ishaq alaihissalam. Ramai rakan seusaha kita nama Ishaq. Kalau kita tanya dia, bang kenapa nama abang Ishaq, paling kuat pun dia boleh cakap, kerana mak saya, nak saya korban macam Nabi Ishaq alaihissalam. Ulama bahasa kata Ishaq datang daripada perkataan idhaq. Idhaq ni dalam bahasa Arab membawa maksud rasa nak terketawa, rasa nak tergelak. Itu maksud idhaq. Kenapa? Kerana setelah pengorbanan demi pengorbanan Ibrahim dan Ismail buat dan disempurnakan, dan Kaabah telah pun dibina, waktu itu Ibrahim usianya sangat tua. Malaikat telah datang dan bagi tahu Ibrahim, Allah hantar aku untuk bagi tahu engkau akan dapat anak lagi. Kita pun kalau lepas pencen dapat anak rasa nak tergelak dengar. Begitulah Ibrahim alaihissalam dengar berita daripada malaikat akan dapat anak lagi, maka dia rasa nak terketawa, letak nama anaknya Ishaq. Yang membuat maksud rasa nak tersenyum, rasa nak terketawa rasa, sebab dapat anak lagi. Ishaq alaihissalam ialah Nabi Allah yang lahir daripada zuriat Sarah alaihissalam. Ishaq alaihissalam, tuan-tuan yang dimulakan Allah, telah kahwin dengan satu orang wanita daripada kampung asal Nabi Ibrahim. Kampung asal Nabi Ibrahim ni di Harran, wilayah Harran. Dalam wilayah Harran ada kampung namanya Padam Aram. Di sana tuan-tuan mula tempat lahirnya Ibrahim alaihissalam.
Hari ini namanya bukan Harran lagi. Hari ini namanya bukan Padang Aram lagi. Hari ini namanya Sani Ulfa. Masya Allah. Banyak kawan-kawan kita, rakan seusaha kita pernah sambut takaza keluar di Sani Ulfa. 3 tahun yang lalu kami dihantar satu jemaah keluar di Sani Ulfa. Sani Ulfa ni tuan-tuan sempadan di antara Turki dan juga Syria. Kita keluar bajet cukup-cukup, nak naik kapal terbang tak mampu daripada Istanbul 1300 km. Bajet yang cukup naik kereta. 3 kali berhenti muntah. 1300 kilo tuan-tuan, masya-Allah. Daripada Istanbul nak pergi ke Sani Ulfa. Dia terletak di antara sungai Tigris dan Forat, ataupun kalau di kalangan tuan-tuan yang suka membaca, nama tamadun yang mula-mula dalam dunia, Mesopotamia. Itulah tempat dia. Dan kalau pergi di sana tuan bila, itu di antara tempat yang usaha agama maju di Turki. Di Turki ni antara tempat yang ada markas di Sani Ulfa. Itulah tempat Nabi Ibrahim lahir. Itulah tempat Nabi Ibrahim telah dilontar dalam api. Kalau pergi sampai sekarang masih ada tempat tu. Masih kita kata dalam Quran Allah sebut tempat pengorbanan Nabi-Nabi. Orang terdahulu, para sahabat Mekah, Madinah, tempat Nabi-Nabi. Ini kita kena pergi, buat usaha di sana untuk tengok tempat korban Nabi-Nabi. Tempat di mana Nabi Ibrahim dicampak dalam api dan Allah telah hantar bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan tempat Nabi Ibrahim lahir pun masih ada sampai sekarang. Dalam gua, tempat mak dia letakkan dia di situ, masya-Allah. Jadi tu kampung namanya Padang Aram. Tak jauh daripada situ tuan-tuan, ada kampung nama Antakya. Di situlah tempat kampung Habibun Najjar. Dekat tak jauh dengan Sani Ulfa tu. Kita pergi ziarah makamnya 3 tingkat dalam tanah. Bukan atas tanah, dalam tanah 3 tingkat. Kita kata misal ini kalau Tok Siap kunci pintu atas, sebelah dia kita tanam. Tak boleh naik dah ni. 3 tingkat turun, satu pintu je dekat atas, turun 3 tingkat. Bawah tu ada stalaktit lagi, tempat menitisnya air dalam gua tu. Sejuk dalam tu. Kita ziarah Habibun Najjar. Kita beritahu Amisak dekat Malaysia, hari-hari Karkun bayan pasal Amisak. Habibun Najjar, The Carpenter, tukang kayu pun di sana tuan, tak jauh. Hari-hari orang Malaysia bayan pasal Habibun Najjar. Setiap malam Jumaat orang Melayu baca pasal Habibun Najjar. Tuan-tuan yang mulia, Rifqah, isteri daripada Nabi Ishaq, ini daripada Padang Aram, Harran ataupun sekarang Sani Ulfa. Kalau kita pergi di Palestin, maka kita akan dapat ziarah makam Nabi Ibrahim, Sarah alaihissalam, Isa alaihissalam dan Rifqah alaihissalam di bandar namanya Madinah Khalil, ataupun orang Yahudi panggil Hebron. Madinah Khalil itu bila ada 3 masjid di situ yang sempurna 5 amal. Sempurna 5 amal. Kalau tuan-tuan pergi, subhanallah, 3 masjid sempurna 5 amal di Madinah Khalil ni. Kita pakai serban ekor 2, Karkun tegur, "Anta ahbab?" Dia tegur kita, "Anta ahbab, awak Karkun ke?" Masya-Allah. Di mana tuan bila? Di Palestin sana, masya-Allah. Di Madinah Khalil terdapatnya makam Rifqah alaihissalam. Perkahwinan Nabi Isa alaihissalam dengan Rifqah alaihissalam melahirkan anak kembar. Melahirkan anak kembar. Yang pertama namanya Al-Aish alaihissalam. Al-Aish alaihissalam itu bila telah melahirkan bangsa Rom. Dia dipanggil Abu Rom, bapa bagi semua orang putih. Dia lah bapa kepada orang Eropah, bapa kepada orang Amerika, orang Australia, orang kulit putih ni, bapa dia ialah Al-Aish. Orang putih juga jadi pimpinan manusia di seluruh dunia. Kenapa? Doa atuk dia Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebab tu orang putih jadi pimpinan dunia juga, sebab atuk dia doa. Kenapa doa atuk dia dikabulkan? Sempurnakan takaza agama. Siapa yang sempurnakan takaza agama, Allah kabulkan doa dia hingga cucu cicit dia Allah pelihara. Dan kemudian adik Al-Aish
ialah Yaqub alaihi salam bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Yaqub alaihi salam ni tuan-tuan, gelaran dia ialah hamba Allah, ataupun Arab panggil Abdullah. Tapi zaman tu mereka tak cakap Arab, mereka menggunakan bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Abdul yakni hamba dipanggil Isra. Adapun Allah, kita telah bagi tahu tadi, dipanggil Il. Maka gelaran bagi Yaqub ialah Israel. Adapun hari ni tuan muda, kalaulah kita kata Israel ni tak guna ke apa, bukanlah merujuk kepada Nabi Yaqub, tapi itu merujuk kepada uruf keadaan yang sekarang. Itu beza. Jangan pula kita kata tuan mengucap semula tuan, ni Nabi Yaqub punya nama ni, tuan pandai-pandai pula pergi cakap. Itu jangan cakap macam tu, sebab uruf berbeza. Jadi gelarannya Israel. Maka anak cucunya inilah dipanggil Bani Israel. Saya bagi tahu ni bukan nak cerita pasal Israel ni, nak bagi tahu tadi kenapa air ada 12 mata air. Itu cerita dia. Nak bagi tahu punca dia kenapa. Kalau tak nanti kita tak tahu. Selalu kita bayang Nabi Musa 12 mata air. Orang kampung tanya kenapa 12 pak cik. Itulah awak kena keluar 3 hari insya-Allah, Allah bagi faham insya-Allah. Jadi kita bagi tahu supaya kita jelas kenapa 12 mata air itu. Maka tuan yang mulia perkahwinan, maka tuan yang mulia mak dia Ribqah bagi tahu kepada Yaqub, wahai Yaqub, baliklah kamu ke kampung mak di Padan Aram, di Harran sana. Di sana mak ada abang namanya Laman. Kamu pergilah di sana, belajar dengan pakcik kamu tentang ilmu kehidupan. Maka Yaqub alaihissalam balik ke Padang Aram, Harran, ataupun sekarang namanya Sani Ulfa. Sampai di sana tuan yang mulia, tinggallah Yaqub di rumah pakciknya, abang Rifqah ataupun Rafiqah, namanya Laman. Laman tengok anak saudara ni, Masya Allah, khidmatnya bagus, cakap sekali dah boleh faham. Bukan cakap sekali, apa dia mesap, udang balik boleh mesap. Masa mesap cakap tak bagi perhatian, suruh mesap ulang balik. Ni tak, dengar sekali dah faham dah, Masya Allah. Jadi Laman kata ini bagus ni buat menantu. Maka dia telah kahwinkan dengan anak dia, iaitu Yaqub alaihissalam telah kahwin dengan sepupunya, namanya Lia ataupun Laya. Dan Laya ni tuan-tuan yang mulia, dia adik-adik. Syariat zaman itu berbeza dengan syariat sekarang. Sebab itu kita kena faham. Hari ni orang tanya kenapa sekarang ni usaha agama tak macam dulu. Dulu 4 bulan seumur hidup sekali. Sekarang kenapa kena 6 bulan? Ulama kata syariat setiap zaman berbeza. Begitu juga takaza berbeza dan nau'iat kerja berbeza. Kita kena tengok yang terkini punya. Yang terkini, yang latest punya. Tuan-tuan yang mulia, di zaman itu syariat membenarkan kahwin adik-beradik. Disebabkan gembiranya Laman tadi, pakcik dia tadi, pak mertua gembira, ada 2 anak. Dia kata kau kahwinlah dua-dua dengan anak tu. Kok dapat kat orang lain nanti kan, tak keluar 3 hari pula. Kita dari kecil besarkan anak kita yang kerja agama, daripada kecil dengan taklim, tiba dapat menantu yang tak buat usaha agama, kita punya usaha agama berakhir di situ je keturunan kita. Jadi Laman ni dia fikir juga, ini kan bagi kat orang lain jadi menantu kan, tak sambung dah kerja agama, berkubur sampai situ je. Tuan-tuan yang mulia, maka dikahwinkan dengan anak dia yang kedua, namanya Rahil. Laman ni orang kaya dekat Sani Ulfa, dekat Padan Aram. Laman, setiap anak dia ada khadimah, orang khidmat. Sebab bapak dia orang kaya. Khadimah bagi Laya namanya Zalfah. Khadimah bagi Rahil namanya Balkhah. Maka ketika mereka safar nak balik semula ke tempat tinggal ayahnya, iaitu Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi Yaqub kata susah safar, bawa emas surat yang bukan mahram. Maka akhirnya dia bernikah dengan Zalfah dan menikah dengan Balha. Dengan khadimah pun dinikah.
Maka akhirnya untuk mudah siapa? Akhirnya isteri Nabi Yaqub alaihi salam jadi 4 orang. Laya ataupun Lia. Yang kedua Rahil. Yang ketiga khadimah dia iaitu Zalfa. Yang keempat Balqah. Daripada Laya, Yaqub alaihi salam dapat 6 orang anak. Daripada Rahil dapat 2 orang anak. Daripada Zalfah dapat 2 orang anak. Daripada Balhah dapat 2 orang anak. Jadi keseluruhan anak Nabi Yaqub ataupun anak Israel tadi 12 orang. Itulah Bani Israel. Daripada Laya dapat 2 orang anak. Yang pertama namanya Robin. Kita selalu dengar nama Robin. Ini nama anak pertama Nabi Yaqub. Anak pertama atuk kepada atuk orang Yahudi, atuk kepada atuk Bani Israel. Dan Robin ni tuan-tuan kena ingat nama dia. Kenapa? Kerana dialah yang tolak Nabi Yusuf dalam perigi. Orang lain semua tak boleh tolak, letak kat tepi perigi je. Robin ni lah tolak jatuh dalam perigi. Hari ni kita makan es krim Robin. Masya Allah, sedap Ustaz es krim ni. Es krim Robin. Asalnya Robin ialah nama atuk pada atuk Bani Israel yang telah tolak siapa dia tuan dia? Nabi Yusuf. Yang kedua namanya Syam'un. Yang ketiga namanya Levi. Dia orang pakai seluar Levi. Masya Allah, tambah S belakang. Yang keempat namanya Yahuza. Daripada Yahuza inilah nama Yahudi dipanggil. Dulu panggil Bani Israel je, tapi daripada keturunan Yahuza inilah dipanggil Yahudi. Dan setiap nama-nama tadi tuan-tuan melahirkan ribuan Nabi-Nabi. Levi melahirkan keturunan Nabi Musa, Nabi Harun. Yahuza melahirkan keturunan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Seterusnya tuan-tuan mula namanya Izzaka ataupun Yashtakir, mengikut setengah pandangan. Dan yang keenam namanya Zabulun. Ini 6 orang anak Nabi Yaqub daripada Laya ataupun Lia. Dan 2 daripada Rahil, itulah Yusuf alaihi salam dan Bunyamin ataupun orang putih panggil Benjamin alaihi salam. Daripada Zalfah lahirnya anak namanya Jad dan juga Ashir. Daripada Balhah lahirnya 2 orang anak yang namanya Dan. Satu orang lagi Naftali. Jadi total atuk-atuk Bani Israel ini 12 orang. Bagi tahu ni sebab apa? Sebab nak cerita pasal air tadi. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka 12 orang inilah yang melahirkan ribuan Nabi-Nabi. 12 orang inilah merupakan ketua-ketua suku asal Bani Israel. Asabiahnya Bani Israel hingga kan di saat mereka dahaga nak air, wahai Musa, kalau keluar satu air, kami semua pakat tak minum. Kadang-kadang di taman kita ada juga air kena catu, tak ada air tuan-tuan. Jabatan Berkelan Air hantar satu tangki. Cina beratur, Melayu beratur, India beratur, Iban beratur, Karazan beratur. Kita tak kata jabatan air, kalau satu tangki Melayu tak beratur. Ni untuk Cina je ataupun India je. Tak, time tak ada air, jangan banyak cakap, beratur je. Ini kita tuan-tuan. Tapi Bani Israel tidak. Time tengah tekak kering pun, Musa, kalau keluar satu pancutan air, engkau minum seorang, kami tak kongsi. Sebab itu bila tak pelik kenapa dibunuh orang Islam. Sebab dia dengan dia pun dia tak suka. Dia dengan dia pun dia tak suka. Ini Bani Israel. Kata ulama seperti buah limau, yang di luar nampak jitu bersatu, tapi sebenarnya dalam bila buka bercerai-berai. Inilah di Yahudi. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu saja, bahkan berbagai nikmat lagi yang Allah telah berikan kepada Bani Israel. Tetapi apa mereka buat kepada Allah? Mereka tak syukur kepada Allah. Maka Allah SWT murka pada mereka. Allah telah mahrumkan mereka daripada kerja agama. Allah telah mahrumkan mereka daripada izzah, daripada kemuliaan yang dulu mereka dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka mula pindah ke Mesir, Bani Israel ni dia hidup tak tetap satu tempat. Mereka pindah ke Mesir
ketika zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Nabi Yusuf ditolak dalam perigi, diringkaskan cerita ni tuan-tuan selalu dengar dah. Apa yang berlaku, akhirnya dibawa Nabi Yusuf oleh pedagang yang nak ambil air dalam perigi tadi, bawa ke Mesir, dan akhirnya dijaga oleh Aziz, penguasa Mesir. Diringkaskan cerita berlaku peristiwa dengan Zulaikha, dan akhirnya diringkaskan lagi, akhirnya Nabi Yusuf dipenjara. Dalam penjara dia telah tafsir mimpi. Tuan-tuan baca dalam surah Yusuf, yang ni jarang orang bayan, jarang orang cerita. Dalam surah Yusuf ada cerita Nabi Yusuf AS, Allah kata dalam penjara pun dia tak keluar. Ada cerita dalam surah Yusuf, tuan-tuan boleh tengok. Dalam penjara dia telah buat usaha agama. Maksudnya Nabi-Nabi di mana saja mereka berada, mereka akan sediakan umat ini. Hari ini kita Alhamdulillah, ketika kita keluar jalan Allah SWT, kita beri dakwah. Bila dah nak tangguh sampai di markas, belum ambil kakuzai lagi, dah mula berhenti bagi dakwah. Takkan kita nak bagi dakwah, ustaz ni markas ni semua orang jos, semua orang dah karkun dah. Sedangkan usaha dakwah ni telah diberitahu oleh masyarakat kita dulu lagi. Dakwah bukan untuk orang, dakwah untuk diri kita. Tapi iblis telah tipu kita sampai di markas. Iblis kata, jangan buat dakwah kat sini. Ini semua buzruk, janggut panjang, bawa balik 6 bulan. Kalau kau dakwah, ditaskil kau tak boleh balik. Maka kita pun tak buat dakwah. Akhirnya kita habiskan masa kita kedai nasi lemak, kedai roti canai, dah tak buat dakwah. Habiskan masa kita kat kedai jubah, beli cendera hati untuk bawa balik. Sebab apa? Sebab iblis tipu kita sampai di markas, jangan buat dakwah. Cukuplah 37 hari yang telah engkau buat dakwah dekat tempat taskil. Lagi 3 hari, lagi 3 hari tak payah buat dakwah. Bila balik rumah, orang tanya berapa hari keluar? 40 hari. Sebenarnya 37 hari. Sebab 3 hari lagi tak buat dakwah. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Yusuf AS dalam penjara pun buat dakwah. Sediakan umat. Ditafsirkan mimpi. Dan kemudian tuan ini diringkaskan cerita mimpi raja tentang kemarau. Ditafsirkan. Raja begitu gembira, maka raja telah lantik dia menjadi menteri perbandaran negara ataupun menteri kebajikan negara. Bila kemarau berlaku satu dunia, maka Yaqub alaihi salam yang ketika itu telah pun buta kerana menangis rindukan anak dia. Kata ulama, kenapa Yaqub beri perhatian khusus kepada Yusuf? Kerana Yusuf telah ceritakan apa yang dia mimpikan. Sebab itu dia beri perhatian. Sebab Nabi Yaqub tahu ini Nabi, ini bakal jadi Nabi. Sebab dia Nabi. Ahada azara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Ayah aku mimpi ada 11 bintang. Sebab itu ulama yang dalam bahagian sains kata planet dalam dunia bukan 9, 11. Yang lain tak jumpa. Sebab Allah beritahu 11. Ahada asyara kawkaban, 11 bintang. Matahari dan bulan sujud padaku. Kata Nabi Yaqub, Yusuf, jangan ceritakan mimpi ini pada siapa-siapa. Ini rahsia. Dan itu yang dalam sunnah. Kalau kita tengok dalam Kitabul Adab, diceritakan bahawa bila kita mimpi apa-apa, jangan cerita dengan siapa-siapa. Cerita pada ahli tafsir mimpi. Cari masyayikh kita ataupun maulana kita yang bagian tafsir mimpi, minta dia terjemahkan. Jangan cerita dengan orang. Ini sunnah. Kita bangun tidur, bawa masuk mesyuarat. Misal malam tadi saya mimpi saya mandi air terjun. Jadi Amir Syah, saya cadangkan pagi ni semua jemaah kita berhenti taklim, kita pergi mandi air terjun. Bawa masuk mesyuarat. Sedangkan mimpi ni sunnah dia tak boleh cerita. Jadi sebabkan beri perhatian kepada Yusuf, adik-beradik dengki dan akhirnya dibuang dalam perigi. Ringkaskan cerita, akhirnya Nabi Yaqub sedih atas hilangnya Yusuf kerana adik-beradik kata telah mati. Tapi tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku? Yusuf jadi pemimpin besar di Mesir, jadi menteri di Mesir. Ketika kemarau berlaku, Yaqub ketika itu bagi tahu pada anak-anaknya yang 11 orang, pergilah kamu ke Mesir. Aku telah dapat berita di Mesir tak putus bekal makanan. Mereka masih ada makanan. Dan aku dapat berita daripada pedagang bahawa menteri di Mesir itu begitu mulia sifatnya, dia akan bagi makan kepada siapa yang datang, walaupun orang luar. Maka apa yang berlaku tuan-tuan yang mulia? Apa yang berlaku?
Maka pergilah 11 beradik tadi. Yakub kata jangan bawa Bunyamin. Sebab Bunyamin ni adik-beradik seibu sebapak dengan Nabi Yusuf. Pergi kamu 10 orang. Adik-beradik kata, wahai ayah, kami janji kami akan jaga Bunyamin, takkan berlaku macam Yusuf lagi. Sampai di Mesir, mereka sampai, Yusuf tengok, Yusuf dapat rasa, inilah adik-beradik saya yang Allah telah temukan balik. Masya Allah. Yang temukan siapa tuan bila? Allah. Temukan balik. Diberi makanan, diberi gandum. Dan dia sangat ingin nak bercakap dengan Bunyamin. Dia letakkan barang di raja. Akhirnya Bunyamin nak keluar istana, ditangkap, dituduh mencuri. Maka 10 orang diarahkan balik. Nabi Yusuf kata, kalau kamu nak adik kamu, bawa bapak kamu datang. Dia ringkaskan cerita. Maka Yusuf telah suruh mereka balik, ambil Nabi Yakub. Bunyamin tinggal di istana. Nabi Yusuf bagi tahu kepada Bunyamin, akulah Yusuf abang kamu yang dibuang dalam perigi dulu. Nabi Yakub dibawa. Nabi Yakub sampai Mesir. Nabi Yakub bau Yusuf alaihissalam. Wahai anakku, Yusuf ada di sini, kata Yakub. Akhirnya mereka jumpalah Yusuf. Maka bermulalah Bani Israel tinggal di Mesir. Selama berapa lama? 430 tahun. Daripada menjadi pimpinan di Mesir hingga zaman Musa, mereka jadi hamba-hamba kepada Fir'aun. Kenapa? Kerana mereka telah mula meninggalkan kerja agama. Mereka mula mempertikaikan Nabi mereka. Masyaih bentang takaza, kita pertikaikan. Masyaih dah terangkan nak ayat kerja, kita banyak tanya lagi. Balik buat je lah. Tapi tak bisa tanya lagi, Masya Allah. Sehingga asalnya nak ayat kerja mudah je nak dibuat, akhirnya jadi susah. Sebab apa? Sebab banyak tanya. Dalam hadis Bukhari, Nabi sebut antara sebab kebinasaan Bani Israel, kasratum masailihim, terlampau banyak tanya. Dah bagi tahu macam ni kerja dia, balik buat je. Tanya lagi. Itu jadi asbab kebinasaan Bani Israel. Yang kedua, wa khilafuhum anil nabaihim. Lebih kaum hadis, mereka suka khilaf dengan nabi mereka. Nabi sebut macam ni, dia buat macam ni. Masyarakat kita dah putuskan buat macam ni, kita buat macam ni. Benar hasil tak jadi. Hadrat tak jadi pun. Hadrat suruh buat macam ni, kita buat macam ni. Tak ikut nawaiat kerja yang sebenar. Tuan-tuan yang mulia, setelah zaman Nabi Musa AS, kata ulama, barulah Allah SWT keluarkan Bani Israel daripada Mesir. Jadi tuan-tuan yang mulia, ulama bagi tahu Bani Israel tak syukur pada Allah. Bukan itu sahaja, bahkan makanan yang Allah beri pada mereka daripada langit, mereka beritahu pada Musa, wa in qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'ami wahid. Wahai Musa, kami dah tak tahan dah, kami dah tak boleh sabar dah dengan makanan ni je. Musa kata, makanan ni orang lain tak dapat, kamu je dapat. Ma'idatan minas sama, daripada langit. Daripada langit ni untuk tamu je. Kata ulama, hari ni sifat ni Allah sebut dalam Quran. Kenapa? Supaya kalau ada dalam diri kita, buang daripada diri kita sifat Israel. Sebelum kita layak untuk benci Israel, kita kena buang daripada diri kita sifat-sifat mereka. Kita bagi tahu pada Metam, takkan ikan goreng je, bagilah ada cili sikit ke, asam pedas ke, sedap dan sikit. Hari-hari makan ni tak boleh tahan kita. Ini perkataan yang pernah keluar daripada mulut Bani Israel. Asyik makanan ni je, kami tak boleh tahan. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha. Wahai Musa, doalah pada Allah supaya Allah bagi pada kami timun, wa qithaiha wa fumiha wa adasha wa basaliha, bagi pada kami bawang, bagi kepada kami kacang dal. Ini yang Bani Israel minta. Kata Musa, ihbitu Misran, kalau engkau balik Mesir ataupun pergi mana-mana negara kat dunia, engkau akan jumpa timur, engkau akan jumpa bawang, engkau akan jumpa kacang dal. Tetapi ini manna wa salwa, dekat tempat lain tak ada. Untuk engkau je Allah bagi daripada langit. Dan Bani Israel ada satu hobi, tabiat buruk. Apa dia? Wa qatlihimul anbiya. Hobi mereka membunuh para nabi.
Ni Allah sebut dalam Quran. Hobi dia bunuh para nabi. Nabi ini datang dibunuh. Kalaulah kita mula, kita sebagai penceramah, ada kampung jemput kita ceramah. Ustaz kami jemput ustaz ceramah. Kita bayar 3,000. Kita nak pergi je, member tanya nak pergi mana ustaz? Nak ceramah kat kampung sekian-sekian. Oh, kampung tu selalu bunuh ustaz-ustaz. Minggu lepas PU dah bunuh 3 orang. Da'i dia dah bunuh 6 orang. Ustaz-ustaz Alik Bata ni dah 18 orang dah mati. Kita takkan pergi tuan. Walau bayar 3,000 sekalipun. Tapi Nabi-Nabi dalam menyempurnakan takaza agama, walaupun Nabi sebelum mereka dah mati dah, dan mereka tahu Nabi itu mati disebabkan sambut takaza di situ, di tempat Bani Israel, tapi Nabi ini diputuskan tetap pergi juga. Dan mereka bunuh Nabi dengan cara yang berbeza. Nabi yang sebelum ni digergaji. Nabi yang ni kita nak buat apa? Mesyuarat. Kita sikat pakai sikat besi. Ni tuan-tuan. Setiap Nabi-Nabi mereka bunuh. Ini hobi Bani Israel. Dan menyebabkan Allah mahrumkan mereka daripada kerja agama. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan itu sahaja. Bahkan Bani Israel itu tuan-tuan, perkataan dia begitu angkuh kepada Allah. Jadi sebab itu dalam buat kerja agama, kata ulama, jangan bawa perkataan Bani Israel, perkataan yang angkuh. Antara orang dalam Bani Israel siapa dia tuan-tuan? Qarun. Ini Qarun ni Bani Israel. Dulu miskin, tak ada harta. Nabi Musa doa, jadi kaya. Jadi kaya. Orang pun jumpa dia, nak minta tip macam mana nak jadi kaya. Wahai Qarun, macam mana jadi kaya? Qarun kata, haza min ilmi indik. Ini semua kerana ilmu aku, kepandaian aku, hebatnya aku urus harta. Aku susun staff aku bagus, sebab tu restoran aku maju. Aku susun staff bagus, sebab tu syarikat aku maju. Ini perkataan batil yang dipercakapkan hari ini oleh umat ini. Dan umat ini bangga pula. Terima kasih Tuan, bagi tip ni saya akan buat untuk syarikat saya. Macam mana kerja agama boleh maju dekat tempat Tuan? Ini sebab saya banyak bagi masa. Ini sebab saya yang korban. Ini sebab, ini perkataan Qarun Tuan. Bukan perkataan da'i. Ini perkataan Qarun. Perkataan da'i macam mana? Perkataan Sulaiman bin Daud alaihi salam. Orang kaya juga. Wahai Sulaiman, kayanya kau. Tak naik kereta dah. Tak naik kuda. Nabi Sulaiman punya kenderaan yang paling hebat bukan kuda. Kerajaan dia boleh terbang. Tak payah dah roblok-roblok ke apa, jam jalan tak payah tuan, terbang terus. Ketika ditanya, wahai Sulaiman, hebatnya kau, boleh terbang kerajaan kau, kayanya kau. Apa dia jawab? Haza min fadli Rabbi. Ini semua daripada Allah. Allah nak uji aku sama ada aku syukur ataupun aku kufur. Ini perkataan da'i. Bukan ini sebab saya. Tuan tak bagi masa kat mualah Tuan. Sebab tu mualah Tuan tak maju. Saya tengok. Setiap hari saya bagi 8 jam. Sebab tu mualah saya maju. Ini perkataan Qarun, bukan perkataan Karkun. Qarun. Bukan perkataan da'i. Abu Hurairah radhiyallahu anhu tabi'in datang. Tanya dia, wahai Abu Hurairah, kami dengar dulu zaman Nabi kamu sambut satu takaza bersama sahabat pergi ke Yamamah. Jarak daripada Madinah 800 kilo. Jemaah kamu jalan kaki. Selipar kamu putus. Musim panas. Ini disebut dalam kitab sirah Lu'lu' al-Maknun. Kamu dan jemaah kamu telah ambil daun jadikan selipar, jadikan kasut. Tali kasut tak ada pakai ranting. Boleh tak Tuan cerita pada kami kisah ni, supaya dengan cerita Tuan kami punya iman meningkat dan kami boleh korban macam Tuan. Ini percakapan tabi'in kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah jawab apa dalam kitab sirah Lu'lu' al-Maknun? Dia kata apa? Inilah cerita yang paling benci aku nak cerita dengan orang. Kenapa? Cerita tentang pengorbanan diri, cerita paling aku tak suka cerita dengan orang. Tetapi aku terpaksa cerita sebab engkau cakap dengan cerita ni iman kau akan meningkat dan kau akan buat pengorbanan. Jadi hari ni kalau orang tanya kita, tuan-tuan, Tuan orang lama ceritalah tentang korban Tuan.
Baik, begini. Pada tahun 60 kita memulai cerita. Kata ulama, sepatutnya dai dalam hati kena rasa saya tak suka cerita ni, ya Allah. Cerita ni siapa pun dah tak tahu ni. Cerita ni tahun 60 orang dah tak ada. Orang yang ada bersama saya pun dah tak ada dah. Tapi sebabkan dia budak muda, baru buat kerja agama, mungkin dengan cerita saya iman dia meningkat, dia akan buat korban, maka saya akan cerita. Abu Hurairah kata, baik, saya akan cerita pada kamu, tapi saya akan cerita dengan penuh berhati-hati. Kerana Abu Hurairah bagi tahu, bukan saya bagi tahu. Abu Hurairah bagi tahu, saya takut tengah-tengah saya cerita, iblis gelincirkan saya sehingga saya rasa sayalah yang mulia. Berhati-hatinya sahabat dalam buat kerja agama. Nak cerita kat Kuzari pun hati-hati, insya-Allah. Hebat sahabat dalam buat kerja agama. Sebab itu Allah terima mereka. Dan kata yang mulia, ini perkataan Qarun yang batil. Dan yang terakhir tuan mulia, antara ada banyak sifat Bani Israel ni. Antara yang betul mulia, ketika ditaskil keluar jalan Allah. Ditaskil keluar jalan Allah. Man ansari ilallah. Siapa yang sedia keluar jalan Allah? Maka yang sedia 12 orang di zaman Nabi Isa. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. 12 orang. Allah beritahu dalam Quran, suruh Nabi beritahu kepada sahabat dan umat sampai kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah kamu semua pembantu agama Allah. Bukan 12 orang. Ulama kata zaman Nabi Isa 12 orang itu hawariyun. Apa ciri-ciri hawariyun? Sedia korban diri, harta, masa untuk agama. Perkataan korban diri, harta, masa untuk agama bukan baru Karkun cakap 2-3 hari ini. Ini perkataan yang telah disebut oleh Nabi Isa di zamannya kepada hawariyun. Ciri-ciri tafakut nak jadi hawariyun, korban diri, harta, masa untuk agama. Hari ini percakapan yang telah disebut ribuan tahun dulu dicakapkan semula. Adapun Bani Israel zaman Nabi Musa AS, ketika ditaskil keluar jalan Allah, apa kata mereka? Dia telah bagi tahu kepada Nabi Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila." Wahai Musa, engkau nak taskil kami keluar, pergilah engkau dengan Tuhan kau. Ini dalam Quran lah cerita tuan. Allah telah beri bantuan berbagai kepada Bani Israel. Nikmat yang tak diberi kepada umat terdahulu. Hingga umat kini tak pernah dapat nikmat seperti Bani Israel. Bayi-bayi mereka lahir dah siap baju. Dan baju itu membesar mengikut saiz badan mereka. Ini tak diberi kepada mana-mana umat. Hingga hari ini selama tak ada pun kita dengar mana-mana berita bayi lahir siap baju. Semalam. Tak payah dah pergi Tesco, Kepo, tak payah. Pergi pasar malam untuk beli baju. Lahir siap baju. Macam ni punya nikmat pun dia bunuh nabi-nabi mereka. Macam ni punya nikmat pun dia kufur atas nikmat makan yang beri pada mereka. Macam ni punya nikmat makan pun, macam ni punya nikmat pun dibentang tak kata. Dia beritahu, wahai Musa, pergilah kau dengan Tuhan kau kalau kau nak keluar. Kalau kau nak sambut tak kata, pergi kau dengan Tuhan kau. Ini sifat Bani Israel yang menyebabkan Allah murka dan Allah mahrumkan mereka daripada kerja agama. Untuk itulah tuan bila kita jangan jadi macam Bani Israel. Sebab itu tuan bila kita belajar untuk sambut takaza. Orang yang sambut takaza, Allah akan selesaikan segala masalah dia. Bukti dia tuan bila ketika ditaskil, semua Bani Israel tak sedia. Satu orang lelaki telah sedia, namanya Yusha' bin Nun AS, dan seorang lagi, 2 orang. Yusha' bin Nun AS ni Nabi Allah. Sebelum tu belum menjadi Nabi. Dia khidmat Nabi Musa. Waktu nak jumpa Nabi Khidir, dia khidmat Nabi Musa. Sohbat dengan Nabi Musa. Sebab itu Masyaikh suruh kita datang ke markas, khidmat di markas. Kerana di sini kita dapat sohbah, berdamping, dapat sohbat, yang mana dengan kita duduk sini tuan bila kita akan dapat nisbat, hubungan, dapat qurbat ilahi. Kenapa? Kerana di sini tuan bila tempat di mana orang telah buat pengorbanan. Bila kita duduk di sini, kita sapa dengan Masyaikh, kita sapa dengan orang lama, kita keluar dengan orang korban, maka banyak kita akan dapat belajar. Seperti Yusha' bin Nun AS telah sapa dengan Musa AS. Asbab khidmat dia, asbab dia jadi amla Nabi Musa, jadi orang yang bantu dalam kerja agama. Allah muliakan dia. Muliakan apa? Di saat takaza dibentang, dia dapat sambut. Kalau kita tak sohbat, takaza dibentang, tak apa, orang lain boleh sambut, kita tak sambut.
Disebabkan disambut takaza tadi, Allah muliakan Yusha bin Nun alaihi salam. Apa dia tuan? Meninggal dia, wafatnya Musa alaihi salam. Allah jadikan Yusha bin Nun pimpinan Bani Israel, amir bagi Bani Israel. Dan Yusha bin Nun lah orang yang membuka Palestin dan membawa Bani Israel ke sana ketika itu. Dan Yusha bin Nun lah Nabi Allah yang kata Nabi dalam hadis Bukhari telah tahan matahari kerana nak masuk bumi Palestin, bumi Kudus. Jadi tuan-tuan, ini cerita beza orang sambut takaza dengan orang tak sambut takaza. Baru ni tuan-tuan, kita sapa pergi ke Algeria. Algeria ni tuan-tuan utara Afrika. Korban Uqbah bin Nafi' radhiyallahu ta'ala anhu. Uqbah bin Nafi' ni tuan-tuan mula, dia anak kepada Nafi' bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Nafi' bin Abdul Qais ni Al-Fihri, keturunan Quraisy yang bersambung sama dengan Nabi Fihr bin Malik. Sebab itu tuan-tuan kalau jumpa nama-nama Arab, ada Al-Fihri, itu Quraisy. Al-Fihri belakang dia. Jadi Uqbah bin Nafi' ni Al-Fihri, ayahnya Nafi' bin Abdul Qais radhiyallahu anhu. Telah diputus untuk sambut takaza di zaman Umar radhiyallahu anhu sama-sama dengan Amr bin As. Jadi jemaah Amr bin As untuk buka Mesir. Dan Uqbah bersama dengan jemaah tu umurnya belasan tahun. Bila Mesir dibuka, maka Uqbah bin Nafi' telah teruskan takaza agama zaman Muawiyah radhiyallahu anhu, buka utara Afrika yang lain. Mereka satu jemaah telah sampai di Tunisia, di Qairawan. Tempat tu hutan nama itu sahabat sebut. Sahabat nama Abu Lubabah radhiyallahu anhu bagi tahu, wahai makhluk dalam hutan, sesungguhnya kami sahabat Nabi Muhammad datang untuk buat kerja agama, untuk bawa manusia kepada Allah. Kosongkan hutan ni, kami nak berehat. Binatang yang besar-besar keluar daripada hutan. Ini berlaku di Qairawan. Dan tempat itu telah dijadikan masjid oleh sahabat. Masjid sahabat buat. Jadi markas bagi seluruh benua Afrika. Sampai sekarang masih ada masjid. Masjid di Qairawan. Nama masjid tu Masjid Uqbah bin Nafi'. Dan mereka mesyuarat di situ. Nak cerita sahabat buat kerja agama dengan mesyuarat. Bukan dengan rasa apa yang kita patut buat. Mesyuarat. Mereka bergerak Islamkan satu demi satu negara. 3 negara Islam di tangan Uqbah bin Nafi' dan jemaah dia. Tunisia, Algeria dan Morocco. Algeria saja sekarang ada 45 juta orang Islam. Sampai di Sofi di Morocco di laut, maka Uqbah bin Nafi' telah tenggelamkan kaki kuda dia. Laula hadzal bahr la fatahtil ardi i'la kalimatillah. Kalau takkan lautan ini, maka pasti aku akan belah bumi ini untuk tinggikan kalimah Allah, untuk bawa manusia kepada Allah. Soalan satu je, 2 ni. 3 negara Islam kan. Dan kemudian bila dia balik, dia putuskan semua jemaah dia balik ke markas, balik ke Qairawan. Dia bersama amla-amla di beberapa orang nak buat usaha di selatan Algeria, di Wadi Saif. Bila bergerak bila sampai di sana, orang Rom begitu takut dengan Uqbah bin Nafi' ni sebab kerja agama dia begitu luar biasa. 3 negara dari Islam. Nak bunuh tak boleh. Tentera dia ramai. Dan dia sangat luar biasa. Maka dihantar satu perempuan, diupah perempuan munafik. Perempuan ni pergi dekat jemaah, dia kata, Masya Allah, jemaah datang kampung kami bawa agama, hari ni saya akan masak untuk jemaah. Dia telah letak racun dalam makanan. Akhirnya Uqbah bin Nafi' telah syahid di situ. Jadi kami telah sabar pergi ke Wadi Saif, 700 km daripada ibu negara, pedalaman Sahara. Di situ terdapatnya makam sahabat Nabi Uqbah bin Nafi'. Dan orang di Algeria ni sangat suka orang Malaysia. Mana-mana kampung kita pergi semua suka. Kita tanya kenapa suka. Pernah keluar negara ke? Tak pernah keluar negara. Tapi macam mana tahu Malaysia? Dia kata daripada zaman atuk kami lagi. Daripada zaman atuk kami lagi. Atuk kami dah pesan, waktu kami pergi haji, orang paling baik dalam dunia ialah orang daripada belah-belah Malaysia. Jadi kami ingat orang Malaysia orang paling baik. Orang Malaysia orang paling baik. Hari ni orang paling baik telah datang kampung kami. Setiap kampung dengar orang Malaysia, semua nak ambil gambar, semua nak jumpa. Bentuk lepas maghrib diberi bayan. Tunai jemaah 4 bulan, tunai jemaah 40 hari. Sebab apa? Sebab dah dia kata orang paling baik datang. Orang paling baik ajak buat kerja paling baik, masya-Allah. Ni tuan dulu. Ni tanggapan mereka. Dan mereka minta lagi jemaah dihantar lagi ke Algeria, masya-Allah. Tempat di mana sahabat telah buat usaha, tahu bila kita perlu sampai di sana.
Bahkan kita satu jemaah pergi ke kubur Uqbah bin Nafi, bagi tahu Amisak, dia Amisak tuan. Amisak Utara Afrika, RC Afrika. Ni Amisak dia. Uqbah bin Nafi, Amisak. Dulu Amisak datang atas maksud yang sama. Hari ni kami datang juga atas maksud yang sama. Cuma beza je kami ada bawa beg makanan. Itu beza dia. Makanan lebih sikit. Tuan bila atas maksud yang sama lah. Kita datang atas maksud sahabat, atas maksud samalah sahabat datang. Untuk itu tuan mulia, kita niat tuan untuk tingkatkan pengorbanan kita tuan mulia, tambah korban kita untuk faham kerja agama tuan mulia. Tidak ada cara lain melainkan kita niat buat pengorbanan. Kerana satu orang pun tuan mulia yang terlepas daripada tingkatkan pengorbanan, dan satu orang pun dalam majlis ini yang niat untuk mati di tempatan dia. Paling kurang tuan mulia dai niat untuk mati di negara yang agama sedang mati di sana, kita mati itu hidup agama semua. Sedia insya-Allah. Saya bersedia tuan insya-Allah. 4 bulan insya-Allah. Tunai. Insya-Allah. Insya-Allah tuan. Boleh bagi nama. Yang bawa balik insya-Allah boleh tambah masa. Kita dah cerita di Bani Israel masya-Allah. Panjang lebar dah cerita Bani Israel. Ini satu dunia cerita pasal Bani Israel. Tapi rupanya dia dimahrumkan kenapa? Tak sanggup tak gaza. Tak nak buat pengorbanan untuk agama. Masya Allah. Jangan sampai kita tak buat pengorbanan untuk agama, kita tak sambut tak gaza, kita takut Allah tak pilih kita dalam kerja agama. InsyaAllah tuan.